Kastam Pindaan 2022 diluluskan tambah baik Perundangan Pencukaian Negara. Pindaan Akta Eksais 1976, Ketua Pengarah Kastam tentukan cara tuntutan pemulangan balik wang terlebih bayar. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita Parlimen Rabu 3 Ogos 2022 bersama saya Miza Yusni Muhammad. Rang Undang-Undang Kastam Pindaan 2022 diluluskan Dewan Rakyat. Tujuannya meminda Akta Kastam 1967 atau Akta 235 bagi menambah baik Perundangan Pencukaian Negara selari perubahan semasa lanskap perniagaan. Dana pindaan membabitkan 16 fasal. Pindaan utama Akta 235 ini adalah berbangkit apa yang kita pelajari susulan daripada pandemik COVID-19 di mana pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada hari itu telah menghadkan banyak aktiviti dan operasi perniagaan, dan ini menyebabkan banyak pembayar cukai tidak dapat melaksanakan obligasi mereka kalau di bawah akta ini. Jadi oleh itu peruntukan baru kita masukkan dalam Akta 235 ini bagi membolehkan fasiliti tertentu diberikan kepada pembayar cukai ketika berlakunya kecemasan awam ataupun krisis kesihatan awam. Pindaan tersebut tidak akan memberi kesan kepada kos berindustri kerana tiada perubahan terhadap tata cara tuntutan pulangan cukai. Sebaliknya dibuat supaya borang tuntutan pulangan cukai sebelum ini diwartakan melalui ketetapan umum. Tujuannya memudahkan pelaksanaan dan rujukan industri. Ketika perbahasan, Ahli Parlimen Bukit Bendera mahu takrifan frasa kecemasan awam dan krisis kesihatan awam yang terkandung dalam RUU berkenaan diperincikan. Sama ada banjir kilat malam semalam di Johor Bahru yang menyebabkan 500 kereta terpapas di Johor Bahru, ataupun kemarin juga tadi Baling mengesahkan bahawa banjir lagi di Baling. Adakah dia terjumlah kepada kecemasan awam? Sama ada masih di Bugaya dan juga Greek masih ada public emergency lagi. On paper dalam undang-undang masih lagi kerana masih belum diungkaikan. Terjumlahkah kepada public emergency yang kita sebut dalam ke-9 rang undang-undang ini? Sama ada pembayar cukai di kawasan-kawasan Greek dan Bugaya tak perlu bayar cukai-cukai yang 9 undang-undang ini, cukai atau levy. Kerana dia terjumlah kepada public emergency tentang ini. Apa maksud public health crisis? Kalau maksud public health crisis mengikut standard WHO, Pertubuhan Kesihatan Sedunia, maksudnya monkeypox sekarang cacar monyet telah diisytiharkan sebagai WHO sebagai krisis kesihatan, maka ia akan terpakai juga untuk Malaysia. Kecemasan awam ini, Datuk Yang Pertua, kita taksirkanlah kecemasan yang melibatkan orang awam secara menyeluruh. Jadi semua yang dikatakan oleh Yang Pontian itu boleh kita dan juga Bukit Bendera itu boleh kita kategorikan sebagai kecemasan awam lah. Ahli Parlimen Padang Serai pula mahu tahu mengenai langkah yang akan dilaksana bagi memastikan keseimbangan kuasa dimiliki Menteri dan Ketua Pengarah Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM dalam membuat keputusan. Dan RUU yang dibahaskan pada hari ini melibatkan agensi kastam terutama dari segi kuasa Ketua Pengarah Kastam. Jika meliliti pasal 2 dalam RUU, beberapa pindaan telah dibuat dan kebanyakan memberi kuasa yang lagi luas kepada Ketua Pengarah dalam menentukan pelbagai perkara. Ada beberapa perkara yang perlu dipertimbangkan agar kuasa itu tidak terletak pada satu individu tetapi kepada satu kumpulan untuk sistem semak
dan imbang. Nyata sini yang peruntukan kepada kuasa kepada menteri itu sebenarnya untuk melanjutkan tempoh serta mengubah terma dan syarat itu ditetapkan juga bukan memberi kuasa mutlak kepada menteri untuk sewenang-wenangnya untuk memberi lanjutan tempoh atau mengubah secara suka-suka terma dan syarat tersebut. Sebaliknya, lanjutan tempoh hanya dilaksanakan seperti saya katakan tadi berdasarkan keperluan pembayar cukai kita ketika berlakunya kecemasan awam dan krisis kesihatan awam. Jadi manakala perubahan terma dan syarat hanya dilaksanakan selepas ada konsultasi dengan pihak industri itu sendiri dan juga berdasarkan perakuan serta semakan terperinci oleh Jabatan Kastam. Kerana kadang-kadang ada masanya kalau pelanggan tu dia menyimpan barang mereka di satu gudang A dan tiba-tiba ada banjir besar berlaku dan mereka tak boleh bawa barang mereka ke gudang A. Jadi untuk mempercepatkan proses, menteri boleh beri kelulusan untuk mereka pindah barang itu ke gudang B. Ianya sebenarnya bukan untuk menyalahgunakan kuasa tapi ianya untuk memudahkanlah. Sementara itu, Ahli Parlimen Tebrau meminta Kastam bertindak proaktif dalam mempromosi gudang penghilangan berlesen LMW kepada penghilang yang berorientasikan ekspor. Juga mengadakan lawatan berkala ke kemudahan tersebut untuk memberi latihan dan bimbingan kepada mereka mengenai aspek pematuhan terhadap keperluan ditetapkan Kastam. Ia penting bagi memastikan isu ketirisan hasil kerajaan dapat dibendung. Gudang penghilangan pelesen atau Licensed Manufacturing Warehouse ialah kemudahan yang disediakan kepada penghilang yang mengeksport keseluruhannya atau sebahagian besar barangan penghilangan mereka. Ramai di kalangan penghilang tidak mengetahui kelebihan apabila kilang mereka diklasifikasikan sebagai LMW walaupun kemudahan ini telah lama wujud. Malah ramai daripada pemilik LMW ini tidak mematuhi keperluan seperti mempunyai stor yang betul dan penyimpanan rekod yang boleh menyebabkan lesen dibatalkan atau menghadapi masalah pembaharuan kemudian. Ketika penggulungan Timbalan Menteri Keuangan Yamani Hafiz Musa memaklumkan Kastam telah memperoleh mesin pengimbas berkualiti tinggi yang baharu bagi mengekang jenayah penyeludupan di pintu masuk negara. Kita telah membeli scanner baru tapi dia belum lagi diguna pakai secara penuh kerana ianya memerlukan test run dan ianya juga memerlukan latihan kepada pegawai-pegawai kita memandangkannya ianya sistem baru dan scanner baru dan kita menganggarkan untuk menurunkan masalah-masalah penyeludupan ini dengan lebih ketara lagi dalam masa-masa yang akan datang. Dewan Rakyat turut meluluskan rang Undang-Undang Eksais Pindaan 2022 dan tujuannya meminda Akta Eksais 1976 yang membabitkan 11 fasal. Pindaan antara lain bertujuan meminda beberapa seksyen dan subseksyen dalam akta berkenaan. Ia bagi menggantikan perkataan in the prescribed form dengan perkataan form and manner has determined by the Director General. Ini adalah pindaan am bagi memberi kuasa kepada Ketua Pengarah Kastam untuk menentukan bentuk dan cara akuan dibuat berhubung perkara tertentu. Antaranya tuntutan pulang balik wang terlebih bayar, tuntutan pulang balik duti eksais bagi barang dieksport semula dan kaedah pemakluman bagi tuntutan semula barang sitaan. Dan pasal ketiga bertujuan meminda subsection 5A-1 bagi memberi kuasa kepada Ketua Pengarah untuk menentukan bentuk dan cara permohonan yang boleh dibuat bagi tujuan mendapatkan ketetapan kastam. Dan pasal 4 bertujuan meminda subsection 16-2 bagi memotong perenggan 2 berhubung bentuk dan cara yang ditetapkan bagi pengiraan duti eksais yang kena bayar dan ini memandangkan penilaian dan penentuan nilai duti eksais telah pun kita peruntukkan di bawah Seksyen 85-2 BD. Pasal 5 bertujuan memindahkan Seksyen 19B bagi memberi kuasa kepada Ketua Pengarah untuk menentukan bentuk dan cara akuan tuntutan yang pulang balik duti eksais yang telah dibayar bagi tujuan ekspor semula ke luar negara
dan tidak dibawa masuk ke dalam negara melalui mana-mana pelabuhan kastam atau lapangan terbang. Ketika perbahasan Majoriti Wakil Rakyat membangkitkan isu berkaitan penyeludupan terutama rokok hingga mengakibatkan ketirisan hasil negara yang sangat tinggi. Menyebut bahawa rokok seludup telah sebabkan kerajaan rugi kutipan cukai 5.1 bilion ringgit. Dan juga ada disebut, semalam saya juga menyebut 6 batang daripada 10 batang rokok yang ada di negara ini adalah rokok seludup. Dan saya ingin tahu apakah langkah-langkah yang seterusnya yang dibuat oleh Kastam. Misalnya pada 16 hari bulan 2 tahun ini, Kastam Kelantan merampas 2.5 juta batang rokok seludup bernilai 496,000. Pada 7 hari bulan 4, Kastam Terengganu merampas 747,000 rokok seludup bernilai RM503,000. Dan saya kira ini adalah satu masalah yang serius. Dalam usaha membendung ini, kerajaan melalui Jabatan Kastam di Raja Malaysia sentiasa mempergiatkan kawalan dan tindakan penguatkuasaan melalui pelbagai aktiviti serbuan, rondaan darat dan air, sekatan jalan raya, pemeriksaan kapal, bot atau kenderaan. Di samping itu, mereka juga melakukan pelbagai operasi khas dan operasi outlet yang menjual rokok. Dan JKDM juga telah melaksanakan operasi bersepadu melibatkan kerjasama dari pelbagai agensi penguatkuasaan dan keselamatan negara dalam membenteraskan aktiviti penyeludupan rokok. Dan juga saya perhatikan excise duty kepada rokok ni tak silap saya sudah hampir lebih daripada 7 tahun tidak dinaikkan, ya. Saya tahu perbahasan itu adalah polemik yang tidak sudah-sudah, tetapi mengapa perkara itu sebagai sumber utama, ya, cukai sin tax ini tidak dinaikkan. Dari aspek percukaian, seperti saya jawab tadi, kerajaan akan terus menjalankan kajian dari semasa ke semasa berhubung kadar cukai rokok dan produk tembakau selaras dengan amalan di peringkat antarabangsa untuk tidak menggalakkan penggunaan produk yang mendatangkan kemudaratan kepada pengguna, dan produk tersebut perlu dikenakan cukai yang tinggi bagi mengurangkan keboleh dapatan di pasaran. Namun sebarang kajian ke atas kenaikan kadar cukai rokok perlu juga kita ambil kira kesan perubahan harga rokok terhadap isu penyeludupan rokok yang tidak sah di pasaran yang masih lagi sukar ditangani. Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang RUU Zon Bebas Kurangan Pindaan 2022 bagi meminda Akta Zon Bebas 1990. Pindaan mengandungi 2 fasal itu bertujuan menyediakan fasiliti kepada industri jika ada keperluan mengubah suai terma dan syarat berdasarkan keperluan pembayar cukai dan tidak akan memberi implikasi kewangan, dan turut diluluskan rang undang-undang Cukai Pelancongan 2017 Kurungan Pindaan 2022 antara lain bertujuan memberi Menteri Keuangan kuasa menetapkan butir-butir dalam invoice atau resit di bawah akta ini. Akta 791 telah menetapkan bahawa bayaran hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari selepas tamat tempoh bercukai. Walau bagaimanapun, jikalau ada krisis kesihatan seperti pandemik, pihak industri tidak dapat membuat bayaran cukai dalam tempoh ditetapkan dan kesannya menyebabkan cukai yang dibayar selepas tamat tempoh tertakluk kepada penalti lewat bayar. Tetapi dengan adanya peruntukan baru ini, sekiranya berlaku kecemasan awam atau krisis kesihatan awam pada masa akan datang, Menteri boleh melanjutkan tempoh tersebut melalui pengumuman rasmi atau arahan kepada Ketua Pengarah. Ianya sekaligus memberi ruang kepada pihak industri untuk membuat semakan semula. Terdahulu pada sesi perbahasan RUU Zon Bebas Kurangan Pindaan 2022, pelbagai pandangan disuarakan ahli parlimen bagi memperhalusi penetapan Zon Perdagangan Bebas ZPB, dan ini termasuk keseimbangan pembagian zon bebas mengikut negeri, impak kepada penduduk setempat dan insentif kepada pelabur. 136 negara termasuk Malaysia bersetuju untuk melaksana kadar cukai 15% ke atas syarikat MNCs, Multinational Corporations.
Ini telah dipersetujui oleh 136 negara. Apakah maksudnya? Maksudnya jika diberi pengecualian cukai, negara asal boleh kenakan cukai 15% kepada MNCs tersebut. Jika kita memberi pengecualian cukai kepada MNCs untuk melabur di Malaysia, negara 136 itu, jika MNCs itu berasal daripada mereka boleh mengenakan cukai kalau kita tidak kenakan cukai. Kesannya amat besar kepada Malaysia, dan saya ingin bertanya pada Timbalan Menteri, apakah langkah-langkah yang dibuat oleh Kastam dan lembaga hasil dalam negeri dengan kenyataan ini, bahawa apakah kaedah-kaedah baru untuk menarik pelabur asing ke dalam negara kita yang akan dibuat oleh Kementerian Keuangan? Johor ada 8 lokasi zona perindustrian bebas, namun di beberapa negeri lain termasuk negeri Kedah tidak ada zona perindustrian bebas. Di Penang ada 2 dan beberapa lagi negeri yang lain di Selangor dan termasuk di Melaka dan sebagainya. Jadi soalan saya, adakah setiap kewujudan zon perindustrian bebas ini diambil inisiatif awal oleh kerajaan negeri itu sendiri ataupun pihak berkuasa tempatan ataupun pihak kementerian sendiri melihat satu garis panduan ataupun cadangan awal yang telah yang akan dikeluarkan oleh kementerian sendiri bagi memastikan bahawa zon perindustrian bebas ini maknanya sama rata di seluruh wilayah kita. Saya cadangkan demikian kerana seperti mana yang kita semua tahu, dan saya telah kerap kali menyebut perkara ini, iaitu tentang CIKS terbedu. Kita pun sudah mempunyai CIKS terbedu. Dan saya percaya CIKS terbedu dengan terpindahnya ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Nusantara 45 tahun dari sekarang, saya percaya bilangan pelancong yang bakal masuk Malaysia menerusi terbedu, menerusi Sarawak mungkin akan bertambah. Bukan 1 kali ganda, 2 kali ganda, 3 kali ganda, tapi saya percaya lebih dari itu. Rang Undang-Undang Levi Pelepasan Kurungan Pindaan 2022 bagi meminda Akta Levi Pelepasan 2019 Kurungan Akta 813 turut diluluskan di Dewan Rakyat hari ini. Pindaan melibatkan 2 fasal termasuk peruntukan kuasa kepada Menteri Keuangan untuk melanjutkan tempoh sebelum tamat tempoh yang ditetapkan di bawah Akta 813. Dengan adanya peruntukan baharu ini mengenai lanjutan tempoh, sekiranya berlaku kecemasan awam atau krisis kesihatan awam di masa akan datang, Menteri boleh melanjutkan tempoh penghantaran penyata dan bayaran levi melebihi 30 hari. Jika terdapat kengkangan untuk membayar cukai mematuhi tempoh yang ditetapkan disebabkan Perintah Kawalan Pergerakan ataupun penutupan operasi perniagaan, lanjutan tempoh boleh diberikan sebagai kelonggaran kepada pihak industri untuk membuat bayaran levi tanpa dikenakan penalti lewat bayar. Seramai 1.76 juta kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin melalui program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak PIC Kids setakat semalam, dan daripada jumlah itu 1.5 juta kanak-kanak atau 42.3% telah lengkap 2 dos vaksin, dan sehingga 30 Jun lalu kerajaan telah membelanjakan RM267.7 juta bagi pembelian vaksin COVID-19 kanak-kanak. Jelas Timbalan Menteri Kesihatan 1, Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali, bekalan vaksin masih mencukupi. Namun masih ramai kanak-kanak yang belum mendapatkan suntikan walaupun program PIC Kids telah 6 bulan dilaksanakan. Tetapi lengan tak ada. The arms are not there dengan izin. Itu masalahnya yang timbul. Yang menyebabkan dah 6 bulan belum pun mencapai 50% semuanya. Kesedaran ibu bapa memainkan peranan yang sangat-sangat penting untuk mereka tahu bahawa kepentingan memberi vaksinasi, melindungi anak-anak dan juga melindungi daripada jangkitan yang serius.
Beliau turut memaklumkan 1,030 kanak-kanak bagi kategori moderate severely immunocompromised telah mendapat dos ketiga bagi melengkapkan dos primer vaksin COVID-19. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan Wakil Subang Wong Chen. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT dalam proses menyimak semula Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007 kurungan Akta 672 dan semakan itu bagi mengukuhkan elemen ekonomi kitaran dan menangani isu pembaziran makanan. Menurut Menteri KPKT Datuk Seri Rizal Merican Naina Merican, sehingga kini akta tersebut terhad kepada industri dan sektor pembuatan makanan tertentu di 7 buah negeri sahaja. Justeru, semakan semula dijangka dapat memantapkan lagi pengurusan sisa makanan supaya lebih sistematik dan dilaksanakan secara menyeluruh. Sebagai permulaan, Kementerian dengan kerjasama Kementerian Alam Sekitar Jepun sedang membangun garis panduan pengurusan sisa makanan. Dengan kerjasama ini, Kementerian akan dapat mengambil the best practices dalam memastikan pewujudnya perundungan khusus dan menyokong pengurusan sisa makanan yang lestari. Semua inisiatif yang dilaksanakan seiring sasaran matlamat pembangunan mampan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB untuk mengurangkan separuh sisa makanan global per kapita menjelang tahun 2030. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan Ahli Parlimen Kemaman, Cik Alias Hamid. Kementerian Sumber Manusia sedang mengkaji penggunaan teknologi revolusi industri 4.0 dalam memberi latihan kemahiran kepada golongan belia bagi sektor perladangan. Menterinya Datuk Seri M. Saravanan berkata sektor itu mempunyai peluang pekerjaan yang luas namun kurang diminati golongan belia. Kementerian Sumber Manusia melalui My Future Job telah memberi peluang untuk warga tempatan hampir setahun. Tetapi setakat ni kita tak lihat minat daripada golongan belia. Walaupun kita lihat jika banding dengan seperti mana disebut Yang Berhormat, kita lihat dari segi perumahan, dari segi pendapatan lebih baik daripada sebelum ni. Tetapi masih golongan belia kurang minat. Kementerian sedang mengkaji bagaimanakah kita menggunakan industri revolusi 4.0 untuk memberi latihan kemahiran kepada golongan belia yang boleh melibatkan dalam bidang ini. Beliau menjawab pertanyaan Wakil Seri Gading Datuk Dr. Syahrudin Mat Saleh. Sehingga 29 Julai lalu, sebanyak 120,237 pencari kerja telah berjaya ditempatkan melalui pelbagai aktiviti yang dilaksanakan oleh Kementerian melalui Perkeso. Manakala program perantisan jamin kerja, insentif penggajian berjaya memberi manfaat kepada 5,932 pencari kerja bagi tempoh yang sama. Majlis Perancangan Fizikal Negara memutuskan cadangan pembinaan lapangan terbang Pulau Tioman perlu diangkat semula untuk pertimbangan. Menurut Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong, sebarang keputusan pelaksanaannya hanya akan diputuskan selepas hasil kajian Pelan Strategik Lapangan Terbang Kebangsaan NASP selesai. Keputusan juga tertakluk kepada hasil laporan teknikal dan syarat yang ditetapkan pihak Jabatan Alam Sekitar. Mesyuarat Majlis Perancangan Fizikal Negara MPFN ke-36 bilangan 3/2020 pada 27 Oktober 2020 antara lain telah bersetuju secara dasar dengan cadangan pembinaan lapangan terbang Pulau Tioman yang baru tertakluk kepada keperluan untuk menyediakan beberapa laporan teknikal seperti laporan penilaian impak alam sekitar EIA, laporan penilaian impak sosial SIA, laporan penilaian impak traffic TIA, marine risk assessment, coral mapping studies dan land disturbing pollution dan mitigation measures. Beliau menjawab soalan Ahli Parlimen Seremban Anthony Loke Siu Foo. Institusi Parlimen perlu menjadi wadah untuk menyemarakkan semangat kenegaraan dan patriotisme kepada masyarakat. Timbalan Menteri Perpaduan Negara Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal berkata ia selari semangat bipartisan yang mula diamalkan ahli-ahli Dewan Rakyat sekaligus menjadi contoh kepada rakyat.
Contohnya, seperti cadangan yang Muhammad jempol tempoh hari, kita perlu nyanyi negaraku atau baca ikrar dalam parlimen. Saya sokong hal ini. Kalau perkara ini dapat dibuat sebelum kita bersidang, itu cara dan contoh yang terbaik kita dapat tunjukkan kepada rakyat, pemimpin kita mampu meletakkan patriotisme, kepentingan negara melebihi kepentingan parti politik. Beliau menjawab soalan Wakil Batang Lupar, Datuk Sri Rohani Abdul Karim. Menunjukkan kematangan. Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara PAC telah mengadakan prosiding untuk 16 isu yang dibangkitkan dalam laporan Ketua Audit Negara LKAN dalam tempoh 2 tahun sejak tahun 2020. Pengurusinya Wong Kah Wong berkata daripada 16 isu itu 11 laporan telah dibentangkan, manakala 5 isu lagi masih di peringkat prosiding dan penyediaan laporan. Jelasnya, menurut LKAN tahun 2021 Siri 1, cadangan langkah mitigasi banjir fasa jangka pendek 2018-2022 di bawah Pelan Induk belum dilaksanakan sepenuhnya oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur sekaligus menyebabkan masalah banjir kilat belum dapat diatasi. Pagi tadi PAC juga telah bersetuju untuk memulakan prosiding berhubung dengan pengurusan mitigasi banjir Kuala Lumpur bernilai RM329.33 juta dan kita akan memanggil Kementerian Wilayah Persekutuan bagi tujuan tersebut. Manakala prosiding bagi isu-isu lain yang dinyatakan dalam Lakan 2021 Siri 1 akan dimaklumkan kemudian tertakluk kepada perbincangan lanjut daripada ahli-ahli PAC. Tambah Wong Kah Wong lagi, PAC juga akan membentangkan laporannya berhubung perolehan kapal Littoral Combatant Ship LCS Tentera Laut Diraja Malaysia di Dewan Rakyat esok. Laporan PAC setebal 250 muka surat itu termasuk Hansard Proceeding dan dokumen pembentangan. Baik, berita Parlimen 3 Ogos 2022 berakhir di sini. Saya Miza Yusni Muhammad. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.